Okey, dah 30 orang. Okey, alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? So, hari ini kita seperti biasalah, setiap hari Khamis, malam Jumaat, malam kita bersama-sama dalam program Sembang Nutrisi. Right? Jadi, dalam program Sembang Nutrisi ni kita buat secara live di Facebook rasmi syarikat. Dan juga hari ini juga kita ada tetamu yang saya sangat kagumi, saya hormati beliau dengan orang cakap tu beliau punya passion nak menyampaikan ilmu kepada semua orang ni. Alhamdulillah hari ni beliau tak berjemu nak berkongsikan maklumat tentang kesihatan, tentang penyakit, macam mana kita nak terkena penyakit. Jadi hari ini inilah sebenarnya perjuangan kita hari ini dan inilah sebenarnya tanggungjawab yang Maxima buat untuk memberikan sedikit informasi untuk anda semua supaya apa yang kita sampaikan kepada anda semua dapat diguna pakai oleh anda dan mungkin nanti anda boleh sampaikan kepada orang-orang lain. Jadi hari ini alhamdulillah kita ada lebih kurang dalam 39 orang. Saya nak say hi dahulu kepada mereka yang sedang menonton kita ni. Jadi 39 orang, kalau boleh kita nak minta anda kongsikan link ini kepada kawan-kawan anda, okey, yang berada di dalam. Anda boleh share sebenarnya. Anda boleh share dalam anda punya Facebook, copy saja link tu. Kalau anda tengok dekat ruangan tu kat bawah sekali tu dia tulis share kan. Anda klik share tu, anda boleh share saja dekat Facebook ke, dekat WhatsApp, dekat Telegram. Okey, jadi nanti bila kawan-kawan kita klik saja link tu dia boleh nampak apa yang kita nak sampaikan kepada anda dan juga kepada mereka. Alright, kita ada hari ini bersama dengan saya ada Zaitun Muhammad. Apa khabar? Kita ada Kak Syah. Apa khabar Kak Syah? LC Solumin. Wan Muhammad Ikram. Wah, lama orang hebat Terengganu kita hari ini. Tak jemu-jemu menonton. Tak jemu-jemu mencari ilmu. Alright. Alright. So, kita ada siapa lagi ni? Siti Maria, Hasni Hanafi, Sani Aziz, Jamalia Ali, Sarina Abdullah. Okey, ramai lagi ni. Okey, baik. Alright. So, apa-apa pun saya nak ucapkan selamat datang ke dalam program Sembang Nutrisi. Jadi hari ni kita tak nak buang masa. Kita terus nak memanggil kita punya scientific advisor kita. Tak lain dan tidak bukan hari ni. Kita bawakan khas untuk anda semua. Kita bagi tepukan yang gemuruh untuk Dr. Zainal. Okey Doktor, apa khabar Doktor? Alhamdulillah, syukran. Apa khabar? Alhamdulillah, hari ni kes sampai 13,000 Doktor. Apa cerita Doktor? Itulah dia. Itu bonus tu, bonus. Oh, luar biasa. Dan difahamkan lah dalam bulan ni tak silap boleh pergi sampai 20,000 Doktor, kes. Ya. Cuma kita lah nampak macam mana dah benda tu dah macam tu kan. Yang kita risau tu yang strain baru tu Doktor, yang risau tu dia orang cakap apa delta tak delta tu kan. Tu risau tu. Ya. Ada banyak lagi selain pada delta, gamma, delta, alpha. Benda-benda yang dulu kita tak sangka yang akan jadi musuh kepada kita, akhirnya hari ini dia jadi musuh kepada kita. Itu yang pertama. Dan yang keduanya bukan hanya delta, malah yang lain-lain pun sedang bermutasi. Mereka dah tukar daripada jin 1, jin 2, jin 3, jin 4, macam-macam jin lagi sampai. Kan? Okey Doktor. So hari ni kita punya topik Doktor tentang psilocybin. Hari tu kita bincangkan tentang phenethylamine. So hari ni kita nak sembang tentang psilocybin. Jadi ramai orang yang saya percaya ramai lagi yang tak tahu tentang psilocybin ni sebenarnya. Tapi hari ni betapa pentingnya psilocybin dalam kehidupan kita hari ni. Jadi hari ni kita tak nak buang masa lagi Doktor. So saya serahkan kepada Doktor untuk menyampaikan kepada mereka betapa pentingnya psilocybin di dalam memastikan kita mendapat kesihatan yang optimum. So silakan Doktor. Baik, insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan seperti biasa terlebih dahulu mari kita mengucapkan syukur kehadirat atas izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini
dalam satu majlis pencerahan ilmu yang didatangkan khas oleh Maxima Resources Malaysia Sdn Bhd ataupun Maxima Nutrition. Dan terlebih dahulu juga saya ucapkan terima kasih dan sangat berbangga dengan dua tenaga kuat Maxima ni, yakni Tuan Eddie kita, tepukan gemuruh buat mereka, dan juga Cik Syaza dan juga Cik Ain. Yang ni semua orang belakang tabir ni. Baik. Dan seperti mana yang kita tahu, sekarang ini kita masih berada dalam kongkongan COVID. Kita dalam sekarang dan macam kami di KL ni, kami masih berada dalam PKPD. Dan juga untuk orang-orang yang di luar sana yang sama, tak kisahlah sama ada you PKPP ke PKPP ke PKPD ke PK apa benda pun nak fikir lah. Tapi yang pentingnya jaga kesihatan, jaga kesihatan diri dan juga ambil suplemen. Please, ambil suplemen. Tak kira lah apa-apa pun. Tak nak, kalau tak nak sombong sangat kan, tak nak ambil Maximum Nutrition, tak apa, ambil lah yang lain-lain. Ambil lah asalkan, tetapi the best is Maximum Nutrition lah. Because sebab kita punya nutrition ini ada uji kajinya, ada scientific, ada backup clinicalnya dan scientific researchnya, dan juga produk-produk kita berpatent. So to us, I think we are among the best in this world. Kalau kita nak cakap tentang suplemen hari ini, makanan, saya rasa ada bukan nak sombong, nak bongkar lah, tetapi memang sombong sikit lah. Sebabnya kita memang mempunyai rangkaian pemakanan yang sangat-sangat tersohor, yang orang tak boleh nak kata it is no, but no. Because kita punya nutrition sangat-sangat the best. Alright. So malam ini saya diberi tanggungjawab untuk membincangkan tentang Vicocinin. Okay. Sebelum kita masuk ke Vicocinin, nak juga saya ingatkan pada rakan-rakan yang di luar sana, termasuk dengan diri saya sekali, bahawa sepanjang 2 minggu yang lepas-lepas, yang mana kita terkurung dalam rumah dan kita tak mampu untuk berada di luar kawasan rumah untuk berbuat riadah. Tapi ini merupakan satu benda yang bahayalah. Dan saya ingin mengingatkan, saya juga ingin to remind to all of you that it is not right. It is not right to keep us at home for the last 2 weeks. Itu sebenarnya satu tindakan yang sangat-sangat tidak betul, kerana memerapkan kita selama 2 minggu, dan 2 minggu ini boleh jadi apa-apa. Orang yang ada masalah kencing manis, darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya, semua akan bertambah teruk kerana mereka tak boleh nak keluar, nak buat riadah dan sebagainya. Dan tambah-tambahan pula bagi orang-orang yang dah ada masalah mental, umpamanya tekanan-tekanan akibat daripada berbagai-bagai masalah, maka apabila mereka tak boleh keluar, maka tekanan itu akan menjadi lebih teruk. Dan ini merupakan satu tindakan yang pada saya is not rational lah. Tapi walau apa pun, kita kena patuh dengan perintah yang dikeluarkan, dan saya ingin nak nasihatkan anda yang mana setiap hari, yang ini sedikit maklumat tambahan lah. Setiap hari kita selalunya menggunakan oksigen tak banyak, 250 ml 1 minit ya, untuk paru-paru kita dan sebagainya. Tapi itu pun paru-paru kita cuma ambil 5% saja. The whole body akan ambil, kita nak gunakan the whole body 250 ml setiap minit. Dan tentu paru-paru kita akan ambil every 250 about 5% untuk diri dia, sebagai untuk disebarkan. Jadi bayangkan dalam tempoh yang itulah keadaan yang biasa kita boleh keluar. Tapi bila keadaan kita dah tak boleh keluar, so amount of oxygen dalam badan kita semakin menurun. Dan ini kalau dalam kiraan pulse oximetry, kalau antara 95% hingga 100%, that is very good. Tetapi kalau bawah daripada itu, it's not good. Jadi untuk orang-orang mungkin kadang-kadang dia nampak about 92, 95, that is not good. So pada saya elok kalau boleh tolong ambil buat exercise dalam rumah, because otak kita penting. Sebab otak ni benda yang sebab itu kalau kita tengok dalam keadaan COVID sekarang ni, ramai orang bunuh diri kerana apa? Sebab tenaga untuk otak dia serap. Saya dah ajar banyak kali you all dah. 20 hingga 40% tenaga badan dia ambil untuk otak. Tenaga badan berapa yang ada tu otak ambil. Jadi bayangkan dalam keadaan sekarang ni, dengan orang yang tak ada kerja, tak ada gaji, tak ada itu, tak ada ini, macam-macam nak fikir makanan tak apa nak bagus, nak dapat 64 nutrisi pun kita dah ajar dah, ambil kita punya EFX, tapi tak nak dengar. Bukan yes, it's very very true. So finally dia tak boleh nak dapat. So badan tak boleh nak support. So dia akan serap, dia akan gunakan 20%, 40% daripada tenaga yang ada. So finally bila tak cukup daripada badan, memang tak cukup di otak. Bila tak cukup di otak, dia akan ganggu. Oksigen dah tak cukup, tentu kognitif dah terganggu, filamentin tak ada kan.
Kemudian tu dalam kes yang kajian yang terbaru ni didapati bahawa gejala yang tidak aktif ni akan mengurangkan kandungan oksigen dalam otak. Kemudian tu impak kepada otak, dan tu gangguan pada connectivity astrocyte. Astrocyte ni dia sejenis apa tu myelin sheath yang apa ni dia boleh connect satu astrocyte tu dia boleh connect dengan 2 juta atau lebih dengan neuron. Jadi bila oksigen kurang dia akan cut off. Dia akan jadi kurang daripada 2 juta atau mungkin kurang lagi daripada 2 juta connectivity. So akhirnya dia akan mengganggu pada kognitif terganggu macam saya bincangkan dalam telemin baru ni. Nanti akan berlaku dengan apa ni kemurungan, terganggu lintas pintas terganggu lintas pintas dia, kemudian tu terganggu memori atau mental dia sementara dan akhirnya dia masuk kepada kemurungan yang sangat dalam dan membawa kepada bunuh diri. Itu di antara sebab-sebab dah. So yang tu saya nak share sikit jelaskan. So Picosainin malam ini sebenarnya satu tajuk yang memang sebelum ini kita tidak bincangkan secara serius, tapi memang topik dia sangat-sangat besar. Picosainin yang terdapat dalam kita punya EFX, dalam kita punya AFA. Dan untuk makluman tuan-tuan malam ini kita akan berkenalan. Okay. So siapa Picosainin ni? Picosainin ni sebenarnya adalah di antara panglima perang besar. dia punya status tu kalau dalam EFA tu. Sebab dia ni ada dalam EFA ni. Specialnya Picosainin ni adalah kerana EFA ni dia ada 2 panglima besar. Dia ada 2 panglima perang dia. Satu Picosainin, satu klorofil. Klorofil ni dia pigmen warna hijau dan Picosainin dia berwarna biru. Baik. Yang jadi bagusnya pula, yang orang malam ni saya nak sarankan bahawa siapa-siapa yang masih belum menikmati EFA sangat-sangat uji. Sebabnya kalau kita makan, contoh kita makan sayur-sayur kita yang biasa hari-hari, berlaku fotosintesis. Okey, berlaku. Baik. Sebab dia datang daripada pigmen hijau. Kebanyakannya tumbuhan yang kita makan adalah dia tidak bercampur-campur pigmen. Sama ada kalau kita makan sayur yang ada carotenoid, dia ada pigmen merah saja. Dia tidak ada pigmen lain. Kalau kita ambil makanan yang kaya dengan apa ni sayur-sayur yang kita makan di pasar tu, dia cuma kaya dengan pigmen hijau saja untuk fotosintesis. Yang lain-lain pigmen dia tak ada. Kalau kita ambil apa ni sayur-sayur yang berwarna biru dan baru dia ada Picosainin. Okey, mana ada sayur warna biru? Tak ada. So, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita rasa berbangga. Malam ini saya nak beritahu, okey, rahsia sebenar kebesaran nikmat yang Allah bagi dalam EFA ni adalah kerana tumbuhan ini dia membina makanan dia hidup, dia beranak pinak, dia buat apa saja dalam air itu kerana proses fotosintesis. Okey. Baik, proses fotosintesis yang ada dalam EFA ini sangat-sangat luar biasa sebab dia menyerap, dia menggunakan semua lapisan spektrum cahaya. Semua sekali. Terutamanya yang apa ni biru dan hijau. Terutamanya biru dan hijau. Tapi yang lain-lain tu apa dia buat? Dia ambil yang kuning dia jadikan apa ni, dia jadikan vitamin lain, dia jadikan mineral lain, yang merah dia jadi sehingga tengok ya, dalam kita punya produk EFA tu kita ada apa tu, kita ada polyphenol, kita ada carotenoid, kita ada, itu semua datang daripada lembaran cahaya yang berbeza-beza. Jadi anda cari satu tumbuhan dalam dunia ni yang mana dia datangnya ada 2 pigmen besar. Pigmen hijau pun dia ada, pigmen biru pun dia ada. Cuba cari. Ini dahsyatnya. Ini yang menjadikan EFA itu sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat orang kata there is no other product in this world. Sebab tu dulu-dulu lagi saya dah banyak beritahu pada you all yang apa ni EFA kita ni tidak boleh dibina dalam mana-mana manusia. Orang nak tiru, nak buat tak boleh. Orang nak tanam, nak hidupkan pun tak boleh. Never, cannot. Kan? Sebabnya EFA kita ni sangat-sangat luar biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi ahli-ahli Maxima, alhamdulillah syukur kerana anda berada di dalam satu syarikat yang mana kita sangat-sangat tahu apa yang baik untuk diri anda. Ya, sama ada untuk nak makan untuk kesihatan ataupun nak makan untuk nak buat berniaga dan sebagainya. Right, fine. So, betul? Yo. Sekejap.
Tak, kadang-kadang doktor, orang ada macam keliru tau antara AFA ni dengan spirulina. Jadi kita nak bagi orang clearkan. AFA ni tak ada kena-mengena dengan spirulina. Tak ada. Sebab spirulina ni dia boleh culture, betul doktor Betul. AFA dia tidak boleh di Tak boleh. culture. Dia tak boleh di kita tak buat culture. Dia memang 100% organik. Yes. Sebab dia tak boleh diambil, ditumbuhkan mengikut dengan sel, dan ditumbuhkan dalam makmal, ditumbuhkan di tempat lain, ataupun ditumbuhkan dengan cara apa pun. Bergantung kepada spesies dia, benih dia, cloning dan sebagainya. Tak ada. Tetapi EFA tak boleh. Tak ada orang dalam dunia ni yang boleh tumbuhkan EFA. Tetapi ada banyak syarikat, ada banyak negara yang boleh tumbuhkan spirulina. Right? So sebab dia ni sama juga macam algae merah contoh kan, yang dia nak produce astaxanthin dan sebagainya tu. Itu semua boleh diklon. Semua tu boleh buat lah aku cakap tu. Tapi but not EFA. Tapi dari segi daripada dia punya kekuatan itu jauh lebih beza lah. Sangat berbeza lah. Comparekan ni spirulina ni memang sangat jauh berbeza lah. Betul. Sebab benda yang boleh diklon, yang boleh dirumuskan, yang boleh diculture sangat-sangat berbeza hasilnya dengan EFA. Sebab EFA you bawa ke mana pun dia takkan hidup, dia duduk di situ saja dan dia tidak akan berubah. Kalau contoh macam spirulina ni kalau buat di Hawaii lain kualiti dia, buat di China lain kualiti dia, buat di Jerman lain kualiti dia, buat di mana-mana lain kualiti dia, sebab lain orang lain cara. Tetapi EFA tak ada cara, tak ada. Memang itulah satu-satu. EFA ni. Ini yang unik ni. Okey, so malam ni pula malam ni pula kita nak membincang tentang dia punya komander yang menjadikan EFA itu sangat-sangat luar biasa datang daripada dua ni. Oleh kerana tumbuhan ini dia hidup dan dia makan dan sebagainya, dia mengubah diri dia dan membentuk diri dia dan apa pun melalui proses fotosintesis. Tetapi kita punya fotosintesis ni sangat-sangat unik sebab dia ambil cahaya biru pun dia ambil, cahaya hijau pun dia ambil. Sedangkan sayur yang kita makan hari-hari tu dia cuma ambil daripada pencahayaan yang lebih pada hijau sahaja untuk fotosintesis dia. Nampak? Tetapi kita tak, yang biru pun kita ngap, yang hijau pun kita ngap, yang kuning pun kita ambil, yang merah pun kita ambil. Sebabnya kedua-dua molekul ni, klorofil dan phycocyanin, bila dia dalam tu, dia akan ambil semua spektrum cahaya untuk digunakan. Dia akan ubah suai. Benda tu dijadikan polyphenol, dijadikan L-cyclic ligand, dijadikan itu phytonutrient tu. So dalam ini phycocyanin ini merupakan di antara phytonutrient yang sangat-sangat penting di dalam EFA. Kalau saya katakan bahawa dalam EFA ada terdapat lebih daripada 2,500 phytonutrient, orang tak percaya. Tetapi walau apa pun saya tak kisahlah yang itu sebab kajian yang menunjukkan bahawa phytonutrient yang terdapat di dalam EFA adalah lebih daripada 2,500. Tetapi yang paling banyak, yang paling dikuasai, yang menguasai ni antara yang banyak-banyak tu is phycocyanin. Malam ni kita bincang phycocyanin. Kita tak nak sentuh tentang klorofil. Sebab itu pigmen hijau. Baik, malam ini kita tunjukkan macam mana phycocyanin ni. Apa dia phycocyanin ni? Okey, phycocyanin ni merupakan macam saya kata tadi lah. Dia ni pembesar. Dalam EFA anda tak akan boleh dapat phycocyanin dalam mana-mana sayur pun. Anda carilah sayur hijau ke sayur mana apa, anda tak akan jumpa. Sebab itu makanan ni sangat-sangat kaya. EFA ni kalau selain daripada 64 nutrisi itu, tetapi dia ada phycocyanin. Phycocyanin ini dia bekerjasama dengan pigmen hijau yang nama dia klorofil. Tapi hari ini saya nak tunjukkan macam mana phycocyanin ini menjadi tunjang. Okay, menjadi tunjang kepada satu hidupan yang nama dia EFA. Yang hari ini kita kata dia antioxidant, anti-inflammatory, anti-cancer, rhinoprotective, immunomodulator. Dia boleh buat rupanya dalam kajian. Yes. Dia menggunakan phycocyanin ini, dia sangat-sangat dominan dalam EFA. Sebab di tempat itu dia mesti ada air. Kalau air, ada alkali, kemudian tu carbon dioxide dan kemudian tu dia akan menggunakan mineral campur dengan oksigen dan carbon dioxide yang didapat. Okey, so dia akan gunakan benda ni sebaik mungkin untuk buat segala jenis makanan yang you tak mampu dapat daripada
makanan sumber-sumber yang lain. Jadi senang cerita macam ni lah. Tumbuhan lain cuma ada pigmen biru atau pigmen hijau. Tapi manakala EFA ada kedua-dua pigmen, yang mana lebih bagus? Kalau nak cakap, kalau di awal-awal mukadimah saya ni, kalau kita nak bandingkan segala macam buah, dia cuma ada berapa warna je. Merah, kuning, merah, kuning, merah, kuning. Habis. Kemudian tu kalau sayur kebanyakannya hijau. So dia cuma ada sama ada pigmen biru, pigmen merah, pigmen kuning, pigmen merah. Ini pigmen hijau. Okey. So maknanya dalam buah lain-lain buah-buahan pigmen dia berbeza-beza. Tetapi dalam EFA, dia ada semua pigmen. Dan yang paling tinggi adalah pigmen biru dan hijau. Dia ada pigmen kuning, dia ada pigmen merah, dia ada pigmen everything. Semua yang di luar sana, spektrum cahaya tu punya pigmen, punya color, semua dia ada. Tetapi dia lebih kepada pigmen biru dan pigmen hijau. So malam ni kita nak cerita tentang pigmen biru. So bismillahirrahmanirrahim. Dengan keadaan yang macam tu, kita nak tanya pada orang lah. EFA yang ada phycocyanin ini, yang ilmu dia begitu sangat-sangat luas. Okay? Kita nak tanya satu je. Nikmat Allah yang mana lagi yang mahu kamu dustakan? Ini bukan manusia punya buat. Okay? So, phycocyanin, dia ni bukan hanya dikenali sebagai, bagi orang yang dah kenal EFA, Alhamdulillah. You dah tahu dah, bila you ambil EFA dalam bentuk EFX ke, CMX ke, insyaAllah, phycocyanin dah ada. Tetapi di luar sana, punyalah orang nak phycocyanin ni, apa dia buat? Ada di antara syarikat-syarikat, ada 4 syarikat besar, okay, yang harvest kita punya EFA di Upper Clement. Dua di antaranya telah pun mengeluarkan EFA dan juga phycocyanin. Dia extract. Kerja dia apa? Selain daripada dia harvest apa ni EFA ni, tetapi juga dalam masa yang sama dia extract phycocyanin. Sebab phycocyanin ini telah mempunyai permintaan yang sangat-sangat banyak daripada, bukan hanya daripada segi makanan. Sebab dalam makanan dia boleh jadi sumber kepada pewarna original. Di Eropah, untuk pewarna yang bahan yang dibenarkan adalah phycocyanin sahaja untuk jadi pewarna di Eropah. Okay, so sekarang ni dia dah mula jual selain daripada sebagai nutrition, tetapi juga sebagai bahan makanan untuk support nutrition. Maksud dalam pharmaceutical, ubat-ubatan. Juga mereka dah ada permintaan phycocyanin untuk kosmetik. Kan kosmetik dia nak gunakan antioksidan, anti-aging kan, dan sebagainya kan. Untuk lambatkan penuaan, untuk apa, memperbanyakkan salur darah dan sebagainya. Ada macam-macam benda. So phycocyanin ni dia sangat hebat. So akhirnya telah mendapat permintaan daripada dunia industri hari ini, untuk kosmetik orang pakai phycocyanin, untuk makanan orang guna phycocyanin, untuk minuman pun orang gunakan phycocyanin sekarang ni. Okay. Kemudian tu untuk pharmacology, untuk ubat-ubatan, juga certain drug, dan juga untuk rawatan-rawatan yang spesifik, umpamanya untuk anti-cancer pun dah ada permintaan untuk menggunakan khusus phycocyanin. Jadi bayangkan, this is what kind of nutrition yang kita ambil. Jadi setiap orang di antara kita, yang mana yang istiqamah dengan EFA, yang dapat phycocyanin ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, di antaranya adalah phycocyanin ini memang kebanyakannya hanya dapati daripada ekstrak EFA. Okay. Dan di dalam apa ni spirulina pun ada, tetapi kualitinya tidak sebaik EFA. Sebab di antara spirulina dengan spirulina yang lain, kualiti dia berbeza. Sebab dia mengikut kepada tahap-tahap apa ni penanamannya, pencahayaannya, apa ni pembajaannya, penjagaannya, cuacanya, sebagainya. Jadi apabila berada di kolam yang berbeza, dia akan juga menghasilkan hasil yang berbeza. Tetapi kita di EFA ni, daripada EFA ni dia constant. Maknanya dia punya phycocyanin akan keluar mengikut daripada dulu sampai sekarang, kualitinya tidak akan berbeza. So sebab itu hari ini kita bincangkan tentang phycocyanin, sebab ramai yang kita tak pernah bincang pun tentang phycocyanin.
yang buatkan EFA itu hari ini yang boleh bagi kita tenaga dengan segera menjadi kulit kita cantik, kita dapat effect whitening, kita dapat antioksidan, kita dapat anti-cancer, rhinoprotective, hepatoprotective, immunomodulator. Sistem imun kita boleh dibantu dengan mencorakkan yang lebih dikurangkan, yang kurang dilebihkan, yang lemah dikuatkan, yang kuat diaktifkan lagi. Contoh itu dari immune system yang kita panggil immunomodulating. Modulating maknanya dia remodule balik, dia boleh susun atur. Sama ada yang frontliner, innate dengan adaptive. Nampak? Semua apa yang kita rasa hari ini yang sebenarnya yang kita rasa sehat selepas kita makan, yang kita amalkan EFA datangnya daripada fucosynin. Fucosynin ini sangat-sangat penting. Selain daripada dia bantu pula kita punya phenylethylamine. Phenylethylamine mesti ada juga fucosynin sebab dia yang bantu untuk masuk ke blood-brain barrier. Di kawan ni lah. Ingat tak dalam phenylethylamine yang itu dia ada satu oksidase kan, dia ada satu enzim yang bila dia nampak phenylethylamine dia kejar kan. Tapi yang sebelum yang lain yang blok siapa? Fucosynin. Dia datang sekali dengan ni. Kau dengan datang lekat. Aku tampau kau kan. Akan ingat tak dengan. So dia fucosynin ni yang bawa phenylethylamine masuk ke dalam blood-brain barrier. Macam itulah ya. Okey, ini untuk memudahkan cerita lah. Okey, kepuasan dia kalau ikutkan dia punya patofisiologi dia macam-macam. Tetapi dipendekkan cerita macam itulah. So fucosynin ni sangat-sangat berjasa. Kalau tak ada fucosynin ni, dia bukan EFA. It is not EFA. Bayangkan. So it's not easy tu. Right? So EFA ni, so fucosynin ni is a protein bound pigment. Dia ni protein bound kan. EFA itu adalah jenis protein. So dia bound dan dia larut air. Protein yang tapi dia larut air. Sebab itu bila kita ambil EFA at any point of time, kita boleh ambil masa-masa perut kosong, masa perut berisi ataupun anytime. Kita boleh ambil asalkan ditemani dengan air. Nampak? Because it's a water soluble. Right? Kemudian tu fucosynin blue pigment in BGA dia menerima semua mode of spectrum. Cahaya apa pun sampai tak kira lah daripada yang jauh maupun yang dekat, yang pendek maupun yang jarang-jarang dia punya spektrum diterima, dia ambil. Terutamanya pencahayaan biru. Okey, dan dia merupakan kalau ikutkan dalam ilmu pencahayaan, dia yang biru ni dia pendek. Okey, jadi bila sampai kepada EFA yang dia bila dia stay in the water, it is not that very deep, you know. So the blue pigment, the blue lights is able to penetrate this EFA, dan EFA sangat suka kat tempat situ. Okey, dan tentu kalau dalam lagi baru dia masuk, dia ambil yang the blue pigment, dan lepas tu dia ambil pencahayaan hijau dalam sikit lagi. Kemudian tu dia ambil yang kuning, lepas tu dia ambil yang merah. Nampak? Jadi pencahayaan. So maknanya level of pencahayaan itu dia berbagai-bagai. Dia ada nanometer dia ada 400 nanometer, 500 nanometer, 600 nanometer, dia punya panjang length dia kan. So kita yang fucosynin ni dia boleh ambil pada 400 nanometer. Contoh macam itulah. Okay, itu ilmu tu agak memeningkan kepala tu saya ambil tahulah itu. Okay, so fucosynin is a phytonutrient. Kena ingat is a phytonutrient. Dia ni pigment protein. Okay, is natural light in blue and present in Jadi warna dia memang biru. Okay, dia ambil pencahayaan warna biru dan warna dia pun sendiri fucosynin itu adalah biru. Kalau kita extract dia, kita keluarkan daripada EFA, kita akan dapat satu ekstrak yang berwarna biru yang sangat light, sangat cantik biru dia. Okay, so fucosynin is the main blue pigment of the macroalga and is specifically part of the cyanobacteria. So dalam fucosynin, you hanya boleh dapat yang paling banyak, yang very high quality datang daripada cyanobacteria. Dan cyanobacteria itu siapa? Adalah blue green algae. Siapa dia blue green algae? Alpha isominon plus aqua. Okay. Dan fucosynin is used in the food and beverage industry as a natural coloring agent. Sekarang ni syarikat banyaklah industri pemakanan, apa yang dia buat oleh kerana dia dapati bahawa fucosynin ini boleh mewarnakan makanan dan minuman dan sebagainya, maka dia dijadikan sebagai satu industri hari ini. The demand is very very high dan dia digunakan sebagai natural coloring agent. Fucosynin is the responsible component for the blue color of the blue green color of the EFA.
Now, the phycocyanin, as mentioned above, is part of the chlorophyll photosynthetic system. So, dia bergabung. Okay, dia bergabung dengan chlorophyll untuk membentuk fotosintesis. Sebab tidak ada cara lain. Ya, sebab itu AFA kita bukannya gabungan hasil daripada vitamin tu campur vitamin ni, campur buah tu, campur buah ni. Bukan. Sebab AFA itu sendiri adalah solid manufacturer. Dalam itu dia sendiri dah bina makanan dia. Menggunakan apa? Dia menggunakan carbon dioxide, dia gunakan air, dia gunakan alkaline, dia gunakan pencahayaan, okey, dan dia gunakan apa saja yang ada di sekeliling tasik itu, semua digunakan untuk membina, termasuk dengan mineral-mineral dalam tasik itu untuk dia membina makanan. Sebab itu AFA ini bukannya satu sediaan yang ditambah-tambah. Dia dah memang solid dalam tu. Kalau kita nak bincang tentang 64 nutrisi, dia dah confirm ada. Kemudian tu dia campurkan dengan lebih daripada 2,500 phytonutrient, termasuklah phycocyanin dan juga chlorophyll. Okay, so this is the best part. Dan ini merupakan satu-satunya makanan yang anda memang tak boleh dapat kalau you comparekan dengan makanan lain. Walaupun dia ada 1,000 dalam satu, 2,000 dalam satu, 1 juta dalam satu, tak sama. Sebab kita cuma ada hanya satu saja yang ada satu makanan macam ni. Tak ada yang lain dah. Please believe that. Okay? Kajian memang tak ada. Anda tak boleh tolak dengan apa-apa pun. Alright? Kemudian tu, dia juga phycocyanin ni yang bagusnya adalah yang ingat tak dalam yang lepas-lepas saya katakan bahawa ramai yang bincangkan tentang boleh ke simpan kita punya EFX dalam tempat yang sedikit panas dan sebagainya. Saya katakan boleh. Sebab apa? Sebab phycocyanin lah. Sebab phycocyanin ini dia mempunyai daya tahan sehingga 70 darjah Celsius. Daya tahan dia. So it's nothing wrong. Kalau you simpan pada usia pada suhu 20 pun dia masih okey lagi. Okay? Sehingga 70 pun dia masih okey lagi. So it's alright. Sebab itu kerana apa tu? Kerana phycocyanin. Kita sihat bertenaga kerana apa? Kerana yang kita minum tu kerana apa? Sebab dia ada phycocyanin. Kita rasa kita punya neurotransmitter, kita punya neuromodulator function dia sangat bagus. Okey, kita boleh day and then kita boleh ingat, insya-Allah. Kita boleh membantu kita untuk mengingat walaupun kita perlukan PEA, tetapi kalau tak ada phycocyanin dia tak jadi, dia tak cantik. Jadi mesti ada phycocyanin. So ini merupakan satu makanan, satu molekul yang tak boleh tidak, dia mesti ada. Jadi beruntunglah pada kita yang dah mengamalkan phycocyanin, right? Dan its properties are manifold and cross organism, but is mainly designed and used for its invigorating characteristic of the immune system. Nampak? So phycocyanin juga bertanggungjawab. Dia juga bila dia masuk dalam badan, anda tak payah cakap anda nak apa. Sebab dia dah memang macam tu. Agent dia, phycocyanin ni dia akan disperse, dia akan pergi kepada semua, pada semua tisu, pada semua sel, pada semua enzim, semua jenis hormon dan sebagainya, semua dia campur. Semua dia buat. Dia ni. Sebab tu saya katakan ini panglima perang. Kita ada 2 panglima perang dalam EFA ni. Satu blue pigment, satu green pigment. So malam ni kita nak bincangkan panglima perang yang blue pigment. Ini nama dia phycocyanin. Okay. So atas immune system pun dia buat kerja. Increasing the cells from external, increasing the protection of cells from external attacks such as viruses, for example. Nampak? Sedar tak sedar, suka tak suka, nak tak nak, kajian tidak kata dia berguna untuk COVID dan sebagainya, tetapi dia kata dia boleh membantu untuk melindungi kita punya sel tubuh kita daripada dipecahkan, daripada diurai, daripada dioksidis, oxidation dan sebagainya, ataupun dia dicuri ataupun dia ditumpang. It's a protection. Phycocyanin daripada mana? Daripada virus. Any kind of virus. Maksudnya termasuklah COVID-19. So insya-Allah. Jadi kalau kita pula bila kita istiqamah, alhamdulillah insya-Allah, sementara nak menantikan kita ambil vaccination dan sebagainya, phycocyanin lah tempat kita, alhamdulillah insya-Allah, untuk kita meletakkan kepercayaan dan keyakinan supaya dia membantu sel-sel kita ini supaya tidak mudah dirosakkan oleh ejen-ejen yang namanya patogen. Yang patogen ini datang daripada mikrob, daripada fungal, daripada parasite, daripada apa-apa saja.
Okay, insyaAllah. Jadi ejen pemusnah. So picosainin juga bertindak sebagai anti-kolesterol. Kita hari ini tambah-tambah yang duduk rumah ni, makan hari-hari, bedal macam-macam. So dia adalah ejen anti-kolesterol. InsyaAllah. Walaupun dia tidak banyak, tetapi dia ada. Berbanding dengan makanan yang tak ada langsung anti-kolesterol. Kalau dikomparekan dengan bahan makanan yang tak ada langsung antioksidan, yang bahan makanan yang tak ada langsung anti-deposit, yang tak ada langsung makanan yang regeneration agent, yang tidak ada langsung bahan makanan detoxify, tetapi dalam EFA dia ada picosainin. Picosainin ini dia ada agent anti-kolesterol, dia ada agent antioksidan, dia ada agent anti-deposit, dia ada agent regeneration agent juga picosainin. Dia regenerate sel yang tua, dia panjangkan umur dia supaya apa? Supaya sempat untuk digantikan. Sel yang muda lebih aktif, untuk yang tak ada dirangsang. Nampak? Regenerate agent picosainin. L-selectin ligand yang dapat mengeluarkan kita punya stem cell induk datang daripada som-som tulang kita adalah dibantu oleh picosainin. Picosainin ni banyak jasa dia. In anything, in any aspect of life. Kalau kita sebut alpha-nizominon, bermakna dalam itu kita ada 2 panglima perang yang kita telan. 1 panglima nama warna biru dan 1 panglima perang warna hijau. Okay, so detoxify, dia detoxify blue pigment ni, picosainin ni dia detoxify, right? So cyanobacteria are present in almost all environment when there is light, water, carbon dioxide and minerals. Okay, itu cyanobacteria. Tapi sebab itu dikatakan cyanobacteria ini dia penyumbang kepada 80% oksigen dunia. Memang Allah Taala cipta ni cyanobacteria ni sejenis bakteria yang sangat-sangat halus yang tak ada seks. Okay, is sexual. Okay, so dia ni tak jantan tidak, betina pun tidak. So cyanobacteria, right? So dia ni tumbuh satu dunia di mana-mana, di mana tempat yang ada cahaya, di mana tempat yang ada air, di mana tempat yang ada carbon dioxide, di mana tempat yang ada mineral, dia akan hidup. Dan untuk melihat contoh di kawasan air yang ada cyanobacteria, kalau kita nampak dia ada blue pigment, bila dalam ujian yang tertentu kita tengok air tu ada blue pigment, bermakna dalam tu ada cyanobacteria. Sebab hanya cyanobacteria saja yang ada picosainin. So dalam cyanobacteria ini pula yang boleh kita makan, bukan semua cyanobacteria boleh makan, tak boleh. Tetapi dia cuma ada satu saja edible cyanobacteria. Dia apa? Yang jenis dia alpha-nizominon plus aqua, yang ada blue pigment dan green pigment. Baik. So hari ini kita fokus kepada picosainin blue pigment. Right? So they are found in environment hypersaline. Hypersaline. Nampak? So dia mesti tempat itu mesti ada air yang alkaline. Dia mesti ada hypersaline. Maknanya saline alkaline ni tinggi. Okay? Hypersaline. Right? Kemudian tu, like plants, cyanobacteria perform a process of photosynthesis that releases oxygen. Dia tak guna oksigen, dia guna carbon dioxide. Tetapi kita yang hidup ni berterima kasih banyak dengan cyanobacteria ni, terutamanya EFA. Sebab dia ni penyumbang. Adik-beradik dia, anak-beranak dia ni penyumbang kepada 80% oksigen dunia, seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini. Alright. So the light energy captured by the picosainin is transferred by the plant cell into biochemical energy. Nampak? So dia hidup atas cahaya matahari. Okay, so apa yang dia buat, saya sangat-sangat seronok dengan picosainin ni sebabnya dia tak kira apa spektrum cahaya pun sampai, dia guna. Lepas tu dia transform. Kalau yang biru lah, kalau yang hijau lah, kalau yang merah lah, kalau kuning lah. Nah, kalau nak sebagainya, kalau orange lah. Tetapi dia yang mengklasifikasikan dengan klorofil ni. Dia akan tukar cahaya ni dicampurkan dengan warna biru, dia akan jadi ejen lain. Dia ni akan ditukar, dicampurkan dengan ejen hijau, dia akan jadi benda lain. Itu yang jadikan phytonutrient dalam EFA sebanyak 2,500 tu. Sangat-sangat banyak. Sebab dia dua orang ni. So the blue pigment and the green pigment, they play a very very big major role dalam kita punya EFA. Right?
So mana nak cari? Tak boleh cari bang. Tak boleh nak cari. Minum fucosynin, minum EFA, you dapat fucosynin. And fucosynin is not easy to get. Tak semua tumbuhan boleh bagi. Sebab kita, macam yang saya cakap tadi lah, kalau tanya balikkan kawan kita, okey lah you makan buah-buahan yang berwarna-warni, tapi orang lupa, bukan hanya berwarna-warni, tapi soalnya sekarang ni adalah, di mereka cuma ada, kalau yang merah, merah saja pigmen, kalau kuning, kuning saja pigmen, kalau biru, biru saja pigmen, kalau purple, purple saja pigmen. Okey, tetapi kita punya tak ada. Dalam dua, kita ada satu makanan yang ada dua pigmen dalam masa yang sama. Dan daripada pigmen yang dua ini, dia boleh menghasilkan berbagai-bagai pigmen yang lain. Nampak tak? Sebab itu, basic nutrition kita dalam EFA yang 64 itu datang dari mana? Datang daripada pengolahan daripada dua general ni. Pigmen biru dan pigmen hijau yang menjadikan bermacam-macam benda lain. Itu. So memang tak kalah lah. Kalau kita tak dapat sayur hijau pun hari ni. Tapi kalau kita ambil EFA, kita akan dapat semua full range of nutrition. Itu yang bagusnya tentang EFA, tentang EFX. Yang ini yang kita nak sampaikan kepada orang. Kan? Soal berniaga tu soal lain. Tapi kita nak sampaikan maklumat. We share the information. Alright? Okay. Untuk maklumat anda, fucosynin seems to be 6,000 and 7,000 more active than spirulina. Yang orang duduk kata spirulina bagus, spirulina bagus, spirulina bagus. Yang ini orang tak tanam tau. Orang tak payah tunggu pencahayaan dia, tak payah tunggu perubahan cuaca dia, tak payah tunggu jenis cloning of the dia punya seedling dan sebagainya, untuk nak culture dia dalam keadaan berbeza dan sebagainya, menjaga penjagaan suhu dan pewarnaan dan sebagainya. Tak payah. Hanya dengan EFA saja yang tumbuh daripada dulu, pada azali sampai sekarang, kajian ini mendapati bahawa fucosynin yang terdapat dalam spirulina adalah 6,000 hingga 7,000 kali lebih bagus. Bukan 6 ke 7 tak. 6,000 kali, 7,000 kali lebih baik fucosynin daripada spirulina punya dengan EFA. EFA punya is the best. Is 6,000 to 7,000 more. Kemudian tu, dalam fucosynin kita ni juga dia punya tenaga vitamin C dia 20 kali lebih ganda daripada vitamin C yang biasa. Fucosynin ni. Kemudian tu fucosynin ni juga it favors the differentiation of stem cells. Fucosynin ni jugalah yang membantu stem cell kita ini keluar daripada bone marrow pertama, dan yang kedua fucosynin jugalah yang bertindak untuk menjadikan dia bertukar daripada differentiation, daripada polypotent kepada omnipotent ke, daripada apa-apa potent ke, untuk sel-sel ni apa-apa jenis yang dia yang membantu untuk bertukar menjadi stem cell jantung, stem cell tulang, stem cell darah, stem cell saraf, fucosynin. Bayangkan dia punya peranan dia dalam makanan ni. Jadi bayangkan kalau orang yang tak ambil kita punya EFX dan dia memang kurang fucosynin, memang dia tak dapat, dan nak harapkan makanan yang lain untuk membantu, apa akan jadi? Apa akan jadi? Look at them. Look at them. So alhamdulillah, rahmatan lil alamin. Kita dapat satu makanan yang alhamdulillah hari ini adalah among the best. Alright? Okay. So setakat ni faham Ada siapa-siapa nak bertanya ke? Eddie, ada siapa nak bertanya ke setakat ni? Tak ada Alright. So, fucosynin, apa lagi yang bagus tentang dia ni? Selain daripada differentiation of stem cells. Therefore, dia promotes the production and transport of defense cells in the circulation. Dia juga yang membantu, yang menghantar, yang merumuskan untuk sel-sel antibody kita untuk keluar. Siapa punya kerja? Fucosynin. Dia yang bantu, dia yang melawat, dia yang sama-sama jalan bersama-sama dengan transport and defense cells. Dia yang jalan sama-sama. Fucosynin ni peranan ni sangat-sangat besar. Dalam apa pun bahagian dia akan pecah. Dia akan masuk dalam otak, dia pergi dalam tulang, dia pergi saraf, dia pergi immune system, dia pergi apa semua, dan dia ada di sana. Dan dia ada di sana untuk membantu apa-apa pun
Kalau ada orang yang nak merosakkan dia, phycocyanin akan kata, wait, come on, don't disturb, let them go. Nampak? Sampai kan ada satu kajian dia kata apa? Recommended, phycocyanin is recommended in cases of tiredness. Kenapa tiredness? Because phycocyanin ini dia boleh bantu, dia akan keluar dan dia pergi kepada mitokondria. Mitokondria ni sejenis kilang yang mengeluarkan tenaga dalam sel kita, manusia, sel manusia kita ni. Ada berapa banyak mitokondria dalam sel kita tu. Dan semua mitokondria itu dia akan bantu untuk keluarkan, akan menukar daripada adenosine diphosphate kepada adenosine triphosphate. Okey, contoh. Jadi yang ini, the conversion of ADP kepada ATP berlaku sangat-sangat aktif. Sebab itu kita lihat kalau orang yang mana insya-Allah, yang mana betul-betul dia jaga BMI dia, dia jaga dia punya 3 rukun kesihatan yang saya selalu bincangkan, yakni pemakanan yang seimbang, exercise yang cukup, rehat yang cukup. Bila istiqamah dengan EFA yang ada phycocyanin ni, so malam ni kita fokus pada phycocyanin saja phycocyanin ni apa yang berlaku? Kita akan dapat rasa bahawa perbezaan tenaga yang sangat-sangat ketara. Sebab itu saya sewaktu PKPD ni pun, walaupun saya tak boleh keluar, memang saya marah, saya tak boleh keluar. Tapi saya ada tenaga. Feel very positive. I stay at home and I do my exercises. I do my sit up, I do my stretching, I do anything. Why? Because I feel always ada positif. Because my phycocyanin bantu I punya kognitif. Ingat tadi perkataan yang saya sebut tadi, astrocytes. Sejenis sel dalam otak saya dan juga dalam our central nervous system. Okay? Dalam kita punya sistem saraf tunjang. Dia ada satu apa kita panggil saraf penghubung. So saraf penghubung ni dia boleh connect dengan 2 juta neuron. So dia sentiasa positif. Jadi I feel that. I feel very energetic, I feel very positive and I can do anything. Berbanding dengan orang, I can tell you, orang yang jaga badan dengan orang yang tak jaga badan boleh nampak. Kita boleh tahu punya. Walau dia kedekut duit lantak dia, tetapi kita boleh tahulah tahap macam mana tenaga dia. So hari ini saya nak cerita kat you, yang bila kita ambil EFA, dalam tu ada phycocyanin. Jadi saya nak bentak betul-betul malam you. Apa yang you dapat, yang you terima, alhamdulillah hari ni, kebaikan yang you dapat daripada EFA adalah kerana apa? Efek phycocyanin. Kalau kita tarik phycocyanin keluar, EFA almostly down. Dia jadi macam sayur biasa. Sebab dia cuma tinggal green pigment saja. Tetapi oleh kerana dia combination of the blue pigment and the green pigment, dan dia lebih dipelopori oleh phycocyanin, maka hari ini yang kita dapat. Okay? So malam ni saya nak you all faham, understand that what is the function of phycocyanin. Phycocyanin ni dia jenis protein, dari protein larut air yang terdapat hanya dalam satu tumbuhan yang nama dia cyanobacteria. Apa dia cyanobacteria? Aphanizomenon flores aqua. Alright. So kita ambil, kita istiqamah insya-Allah. Sebab dalam setiap benda yang kita makan yang bernama EFA itu, phycocyanin without fail is going to be there. Kita nak kerana itu. Alright. Satu-satunya sayur, satu-satunya tumbuhan, satu-satunya organik yang ada 2 pigment yang you tak akan dapat daripada mana-mana sidaan sayur yang you tanam sendiri ke, you beli ke, you tak akan dapat pigment biru, pigment hijau dalam satu tempat. Tak boleh. Tak akan ada. So that is the unique. Believe in that. Itu kajian tu. Itu menunjukkan bahawa how strong and how good is our EFA yang ada phycocyanin. Okay? Right. Kemudian dalam satu kajian lain dia kata apa? Recommended in the case of lack of iron. Orang yang kejap-kejap bacaan darah dia hemoglobin dia rendah, hemoglobin dia rendah. Sama ada dalam kanak-kanak atau ibu wanita mengandung ke, dalam wanita tak mengandung ke, daripada siapa ke. Tapi ada masalah ni. InsyaAllah. Okay. Kalau yang dah jadi lack of iron, okay. Kalau lack of iron, dan dia of course lah doktor akan tambahkan dia dengan iron tablet. But in the same time, bantu berdiri kita dengan EFA. Sebab dalam tu ada phycocyanin. Phycocyanin akan buat conversion. Dia akan cantikkan lagi kita punya hemoglobin. Alright? Sebab dalam kita punya EFA, kita ada 2 pigment tadi, ingat tak? Kita ada blue pigment and green pigment. Sekarang ni kita bincang tentang blue pigment. Tetapi blue pigment ni dia akan pengaruhi green pigment ini, yang mana green pigment ni adalah klorofil. Dan klorofil ni molekul dia adalah bersamaan seperti hemoglobin. Itu panjang punya cerita. Itu tak payah. Just beritahu you all aja. Okay? So, bila you ambil phycocyanin akan bantu
untuk mencantikkan kita punya hemoglobin. Daripada hemoglobin kita tu mudah pecah, mudah relai, mudah rosak, tak cukup dia punya agent untuk carry oksigen dalam darah tu tak cukup, not nice. Picosaninin akan cantikkan. Untuk lack of iron. Jadi kita akan lebih fokus, bertenaga, positif, nampak? So, okay. Kemudian tu ada juga recommended in the case of recovery after intense physical exertion. Sebab itu kalau you tengok bila you ambil EFX, okay, you ambil 2 gram. Of course 2 gram, 1 gram tak cukup. 2 gram lah. Sebab kita semakin berusia, okay. Jadi kita perlukan bantuan yang banyak. Jadi kajian kata you gunakan picosaninin. Why? Because untuk membantu recovery after intense physical exertion. Kan bila kita lepas latihan yang menatkan kita rasa letih, lesu, macam-macam. So suddenly bila kita ambil tu sebelum dan juga selepas. Okay, sebelum kita bersukan heavy kita ambil. Sebab apa? Untuk membantu oxygenation. Sebab dalam keadaan biasa kita contohnya macam mukadimah saya tadi, kalau kita tak buat apa-apa exercise, besar kemungkinan kita cuma dapat lebih kurang 250 ml of oxygen dalam tempoh 1 minit. Contoh 1 minit duduk relax kan, pernafasan kita antara 20 ke 25, okey. 1 minit, kita akan dapat lebih kurang dalam 250 ml oksigen. Tetapi kalau kita berlari, start kita berlari, sebab itu digalakkan kita ini bersukan. Sebab apa? Kita nak increasekan kita punya oxygen value untuk mantapkan kita punya otot-otot, tulang, saraf dan sebagainya, untuk ligamen kita. Why? Because kita akan mula increase bila permintaan oksigen meningkat, so badan akan menggunakan lebih banyak oksigen, insya-Allah. Bukan? So kita dalam keadaan biasa, kita tak mampu nak dapat antara 2,000 hingga 5,000 ml 1 minit. Tak mampu. Tapi bila kita exercise, dia punya pembakaran dia sangat luar biasa. Sebab tu badan kita, metabolisme kita naik, jantung kita laju, buah pinggang kita aktif, dia perah air, dia perah peluh keluar, dia perah galam keluar, dia detoxify macam-macam. Okay? Itu yang pentingnya. Okay? So picosaninin ini dia bantu untuk apa? Untuk cantikkan lagi kita punya body, balance. So resemblance of the body is very, very nice. So untuk orang yang recovery after intense physical exertion, maknanya selepas kita bersukan teruk-teruk ni, lepas tu dia akan bantu balik untuk recover. Sebab dia akan bekerjasama dengan enzim-enzim yang dah keluar tadi, hormon-hormon yang dah keluar tadi. So picosaninin ni akan bantu. Right? Dia akan bantu. So autoimmune dia punya immunity dia bertambah baik, darah bertambah laju, oksigen dia bagus, iron dia sangat bagus. Okay, and then tu dia akan menghilangkan, dia akan aktifkan mitokondria. So ada banyak proses kat situ under metabolisme. So picosaninin ini merupakan satu benda yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat berharga, yang anda tak boleh beli dengan duit. Cannot buy. You cannot buy with money. Rugi. Siapa yang tak ambil PFA yang tak dapat nikmat picosaninin. So malam ni saya nak jelaskan kenapa ruginya orang tak ambil picosaninin dalam EFA. Sebab inilah. Okay. Kemudian tu dalam kajian lain dia kata apa? Picosaninin stop the development of abnormal cells. Sebenarnya macam ni. Ini satu isu. Banyak sebelum ni kita dengar bahawa kita dalam badan kita ni ada sel yang elok, ada sel yang tak elok. Okay. Ada sebelum ni kita juga percaya bahawa dalam tubuh kita ni ada sel kanser. Tapi sebenarnya ikut pada kajian yang terkini daripada yang dikeluarkan daripada Harvard University, mereka tak setuju. Mereka mengatakan bahawa no, there is no cancer cells in our body. Yang jadi cancer cell adalah sel yang sudah mutate, yang dah tak boleh, yang degil. Yang ini akan bertukar menjadi sel kanser. Maka dia perlu ditangani dengan cara yang lain, dan menggunakan apoptosis dan sebagainya. Because kita tidak dilahirkan dengan sel kanser. Tidak. Ada sebelum ni memang ada banyak dokumentasi yang mana kita percaya bahawa kita ada sel yang baik, ada sel yang sihat, ada sel yang tak sihat. No. Yang ada pada kita ni adalah cuma sel yang sihat-sihat sahaja. Yang ada adalah satu sistem yang menjadikan sel kanser tu adalah kerana apa? Sebab sistem untuk menahan sel kanser, sel sihat bertukar menjadi sel kanser, itu kelemahan. Yang itu tak ada. Itu banyak berlaku. But not sel kanser tu dihidupkan kerana kita dah ada sel kanser. Itu berbeza. Yeah? So hari ini saya memilih pendekatan yang dikeluarkan oleh Harvard. I think I agree with them.
Because kita bukan dilahirkan dengan sel kanser, tetapi kita ada immune cells. Yes, semua sel adalah sihat, tapi sampai masa ada sel-sel yang degil. Dia ada macam orang kita jugalah, kan? Tua, budak-budak sama, remaja sama, tapi sampai dah tua ada yang ikut order, ada yang tak ikut order. Ada yang ikut perintah, ada yang ikut perintah. Yang degil-degil ni semua kanser. Samalah macam kita sekarang ni, kan? Ada orang yang mudah menerima SOP, kata SOP jangan keluar. Kita tak keluar pasal kita sel baik. Ada je orang lain dia tak ada hal pun dia keluar. Tu kanser punya sel lah tu. Nampak? So that's it. So jenis kanser sel yang inilah yang patutnya kita nak kena asingkan dia. Kita nak kena tangkap dia, nak kena rehab dia, kan? Nak baik pulih dia. Sama juga dengan badan. Okay, so picosannin that stop the development of abnormal cells. Dia membantu untuk memperlahankan atau tidak langsung mampu untuk sel itu bertukar menjadi sel yang abnormal. Yang sel abnormal ni yang selalunya nama dia sel kanser. Sebab apa? Because picosannin will prevent breakage of DNA strands and promotes repair. Kalau kita ada picosannin, insya-Allah jumlah sel yang nak bertukar menjadi sel degil ni akan berkurangan. Sebab kita boleh bantu dia. Sebab picosannin nanti kat situ. Dia akan tolong. Dalam masa yang sama, picosannin juga dia membantu untuk menghalang daripada DNA itu dipecahkan. Dia sekarang ni, sel ni, dia akan bergantung kepada DNA ni. DNA ni kalau dia rosakkan DNA ni, jadi DNA rosak, maka sel jangan tumbuh tu, dia akan bertumbuh menjadi sel-sel DNA yang rosak. Itulah sel kanser. So sekarang ni, picosannin bila dia ada dalam body kita, dia akan bantu untuk menghalang daripada pecahnya DNA ni menjadi sel yang lain. Abnormal cell. Dia boleh pecah tapi dia jadi normal cell tak apa. Tapi kalau nak bertukar kepada abnormal cell, picosannin akan block. So that's why it's very important. Why? Picosannin ni penting sangat-sangat dalam kita punya diet. Kemudian tu, it enhances the enzymatic activity of the cell nucleus. Okay? Dia promotes repair. Kalau ada yang rosak, contoh, dia nak menukar DNA kepada DNA baik kepada DNA jahat, dia akan repair picosannin. Jadi bermakna untuk kita yang masih sihat ni, alhamdulillah, insya-Allah tak ada apa-apa masalah kesihatan. Bermakna kita punya picosannin, especially pada yang dah mengamalkan EFA, is still very good. Alhamdulillah. Itu fungsi EFA tu. Itu fungsi picosannin tu. Kemudian picosannin exerts anti-cancer activity by blocking tumor cell. So picosannin dia akan menghentikan sel tu daripada bertukar menjadi abnormal. Abnormal tu apa? Biasanya adalah sel kanser. So dia pula picosannin ini adalah merupakan anti-cancer yang sangat-sangat baik. So dia block tumor cell. Termasuklah dia akan mengganggu sel ini menggunakan kaedah apoptosis. Apoptosis ni apa? Dia akan bisik, dia akan cerita pada dia akan ajar, dia akan sekolahkan sel ni. Dia akan katakan sekolah ni, kau kalau duduk kat sini, kalau kau nak hidup lama, lebih baik sama ada kau tukar balik pada sel normal ataupun aku rasa lebih baik kau mati sebelum aku bunuh kau. Dia macam tu. Dia akan warning. Picosannin punya kerja tu. Dia akan pergi dengan sel immune, adaptif, apa semua ni, innate cell, dia akan pergi, dia akan cari sel ni, dia akan bincang. Dia boleh bincang lah tu. Kan? Okay, kau dengar sini. Kan? Kau dengar sini. Aku bagi kau dua pilihan. Sama ada kau sendiri patutnya kau mati sekarang, aku boleh gantikan dengan sel yang lain, ataupun kau bertukar balik kepada sel yang biasa tadi. Kau jangan buat pangan, kau jangan cuba tukar jadi orang ni. Aku tak mahu kau tukar jadi kepada sel yang ni. Tapi kalau kau buat juga, ni kawan aku sebelah kiri ni, ini dengan adaptif ni, dia akan hentam kau. Macam mana pun aku hari ni aku kasih kau habis. Jadi kau ada dua pilihan, tu nama dia apoptosis. So dia bisik, susah ni macam mana? Kau nak hidup ke kau nak mati? Daripada kan kau hidup kau sengsara, lebih baik kau mati. Jadi dia bagi pilihan, contohlah kan. Nak bagi ringkas. Alright. So, dan lepas tu, thereby picosannin can serve as a promising anti-cancer agent. Itu picosannin. Jadi kadang orang tanya, apalah picosannin ni? Apalah penting sangat? No, picosannin memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam AFA. Everything. Nak tukar daripada satu molekul ke molekul lain menggunakan asid amino juga picosannin. Dia dah berpakat sebab dua ni dia bekerja ni.
pigmen hijau, pigmen biru ni, dia dah memang tak boleh nak pisah dah. Sebab dia merupakan identiti. EFA dia ada biru dan hijau ni. Ini tak akan ada mana-mana makanan lain sebab dia dah janji dah. Dia dah beritahu, kajian dah cakap. You tak akan dapat 2 pigmen dalam satu makanan. Tak ada. Itu yang menjadikan EFA itu unik. Yang selama hari ni kita kata, mana orang boleh cari, mana orang boleh gantikan EFA. Because of inilah. Because of 2 pigmen ni. Anda takkan mampu untuk dapat 2 pigmen daripada satu sos makanan. Dan 2 pigmen ini akan bekerja untuk menghasilkan semua barisan spektrum makanan yang ada hari ini. Itulah dia. Yang jadikan EFA unik. Okay. Kemudian, it exerts a modulating effect on the immune system. Okay, tadi saya dah bincang. Then reducing some of its excessive reaction and stimulating in cases of weakness. So ini nama dia immunomodulatory. Ada soalan yang sampai ke saya yang tanya, immunomodulatory itu apa, Dok? Inilah dia. Picosannin dia akan bekerjasama dengan dua ataupun semua rangkaian sel-sel sel-sel imun. So dia akan bekerjasama dengan picosannin. So picosannin dia ada banyak kekuatan sebab dia boleh dapatkan macam-macam, dia boleh tukar menjadi macam-macam. So sel yang ini tak boleh. Dia cuma kerja itu saja. So dia perlukan bantuan. Kalau sekiranya dia lemah, dia akan dikuatkan. Kalau sekiranya dia terlampau aktif, dia akan di-slow downkan. Itu nama dia immunomodulatory. Dengan bantuan siapa? Picosannin. Sel-sel imun kita hanya boleh aktif kalau dia kurang aktif, bermakna picosannin dia kurang. Dia tak melawan. Tetapi kalau dia boleh membantu, okey, untuk mencanau, untuk mencanai atau untuk menyerang apa-apa ataupun lebih aktif, itu datangnya daripada action picosannin. Faham Okay? So that is important part of picosannin sebab dia akan bekerja dengan semua sistem, semua enzim, semua everything. Semua mesti ada picosannin. Anda tak boleh elak daripada picosannin dalam EFA. Alright? So, recommended in case of weakness or excess of the immune system. Apa tu? Weakness, maknanya dia lemah. Picosannin diperlukan untuk aktifkan dia balik. Ataupun dia excess, terlebih aktif. Picosannin yang akan bantu untuk kontrol dia. Relax. Tak apa. In a temporary or permanent array. Okay? Maknanya, ada sementara ataupun secara selama-lamanya. Dia akan tentukan. Picosannin ni, dia akan tentukan. Dia akan bantu. Alright? Jika sistem imun kita lemah, picosannin akan bantu untuk aktifkan dia. Kalau terlampau aktif, dia terlampau kuda, jadi kuda liar pula. Relax. Itu berlaku dalam immune system. Dalam apa kita panggil autoimmune. Penyakit autoimmune. Immune system dah tak kenal kawan dan lawan, dia attack badan dia sendiri. Nampak? So, kalau picosannin dia ada, bagus, insyaAllah bagi kita yang istiqamah ni, Alhamdulillah. Sebab dia boleh membantu untuk mengurangkan tindakan autoimmune. Sebab itu kawan-kawan kita yang mana yang ada masalah penyakit autoimmune, apabila dia beristiqamah dengan makanan yang kita ada, bukan nak janji, bukan nak sombong, tidak. Tapi kita akan dapati bahawa keadaan dia semakin beransur berkurangan. Nampak? Especially untuk macam multiple sclerosis ke, macam eczema ke dan sebagainya kan, keadaan-keadaan yang autoimmune. Maka insya-Allah kalau kita bantu dia, picosannin ni, yang kita nak ni picosannin ni lah. Dia akan bantu untuk sama ada jika dia sistem imun lemah, dia akan kuatkan sistem imun untuk kontrol. Tapi kalau terlampau out of control, picosannin akan calm down dia. Relax bro. Dia akan kontrol. Okay. Lepas tu, it has an antioxidant and anti-radical action that protects the phospholipids of the cellular membrane and connective tissues. Sebab itu dalam proses kita ini berlaku dalam proses kita yang dipanggil penuaan. Okay? Banyak bagaimana membrane sel kita akan mula berlaku penuaan, jadi sel akan mula cepat mati dan sebagainya, dan penggantiannya lambat. Okay, so dalam masa yang sama, apa yang picosannin buat, dia akan jadi antioksidan. Dia akan membantu untuk sel itu tidak mudah dirosakkan oleh free radical. Okey, free radical ni banyak. Kita minum pun ada free radical, udara kita pun ada free radical, kita makan pun banyak benda-benda free radical, kita punya pakaian, kita punya apa benda, banyak keliling kita ni juga membantu free radical ini untuk
bersinggah sana dengan lebih banyak. So kita perlukan lebih banyak antioksidan. Dalam masa yang sama, picosannin ini juga bertindak sebagai, dia boleh tukar daripada sistem imun, dia boleh tukar menjadi antioksidan. Maknanya orang yang nak mempecah belahkan keluarga kita halang. Hey, no, wait, stop. This is not your job. I'm down here. So you jangan kacau. Dia macam tu. So dia antioksidan. Orang tu nak oxidize dia, nak pecahkan dia, nak cerai-beraikan dia. Kata no way I am around. So penting tak picosannin? Yes. So di antara fungsi-fungsi picosannin apa? Antioksidan. Immune system ditingkatkan. Dia membantu untuk memberi tenaga. Dia juga membantu untuk mendatangkan kesan lack of iron. Okay, bantu dia menjadi anti-radical. Alright. So kemudian tu apa lagi? Kebaikan picosannin. Picosannin ni dalam satu kajian dia kata apa? Picosannin has antioxidant activity 70 kali lebih, 70 times greater than SOD. Dalam badan kita manusia ni ada superoxide dismutase, antioksidan. So kerja dia ni adalah untuk menghalang daripada oxidation. Okay, untuk menghalang superoxide. Maksud superoxidase. Untuk dia menghalang daripada pembentukan superoxide. So dia ni lebih banyak SOD, dia akan menurunkan kadar superoxide yang akan memecah belahkan orang ni. Tetapi kita punya picosannin, kalau kita ada, dia akan bertindak. Kalau SOD bertindak 1 kali, kita punya picosannin bertindak 70 kali. Kalau ada picosannin. Jadi senang tak kerja kita punya imun, kita punya antioksidan dalam tubuh? Sangat senang. Tak terbeban. Sebab bila dia dah ada bantuan daripada askar-askar upahan ni, yang datang daripada picosannin ni, kerja dia sangat mudah. Walaupun dia tak banyak pun tak apa, tapi picosannin akan buat kerja dia 70 kali lebih daripada dia sendiri buat. Jadi maknanya kita ada 2 sistem antioksidan. Satu daripada badan kita dan satu lagi datang daripada makanan yang kita ambil. Datang daripada mana? EFA. Yang ada picosannin. Alright. So malam ni, taklah detail malam ni, tapi sekadar setidak-tidaknya kita belajar something extra. Okay? Sebab kita dah tahu dah. Okay, maknanya, aku kena ambil EFX without fail, no. Because why? Because dalam tu ada 70 times of SOD. Okay, lepas tu, dalam kajian lain dia kata apa? 16 times greater than vitamin E. Maknanya, hari tu kita tak dapat vitamin E. Tak ada makanan yang boleh cover kita punya vitamin E. Contoh, okay. So, kita ambil kita punya EFX, dalam tu ada picosannin. Apa dia punya benefit? Dia akan ada 16 kali antioksidan berbanding vitamin E. Maknanya vitamin E tak ada lagi tu. Memang tak ada. Daripada makanan kita cari-cari tak jumpa. Tak ada makanan tu ada vitamin E. Tapi oleh kerana kita makan EFX tadi, kita ada. Dah steady dah insyaAllah. Ada 16 agent vitamin E. Steady tunggu. Nampak? Dan satu lagi, kita hari tu tak ambil pun vitamin C. Tak ada vitamin C. Apa benda pun tak jumpa vitamin C. Tetapi bila kita ambil EFX yang ada picosannin, dalam tu ada 20 times greater than vitamin C. Antioksidan. Jadi kita ada berapa banyak vitamin antioksidan dah. Kita ada 70 kali SOD, kita ada 16 kali vitamin E, kita ada 20 kali vitamin C, kita ada 3 jenis potent antioksidan yang menanti dalam tubuh kita bila kita menggunakan EFX yang ada picosannin. Okey ke okey? Carilah dalam makanan lain yang ada macam ni. Yang ada dah prepare, ada 3 antioksidan penting dalam badan kita yang dah menunggu. Yang 70 kali punya ada, yang 16 orang pun ada, yang 20 orang pun ada. Contoh macam tu lah. Kan? Kita tak ada. Satu vitamin C, kita ibarat satu orang lah. Tapi yang ini dia ada 20 orang vitamin C. Kita tak ada vitamin E. Satu vitamin E kita tak ada. Tapi kita ada 16 orang vitamin E. Kita tak ada SOD pada hari tu. Tapi kita ada 70 orang vitamin D. Ini SOD. Nampak? So, steady ke tak steady? Sistem pertahanan kita. Sebab tu insyaAllah bagi kita yang mengamalkan produk EFX ini,
Saya rasa boleh kira lah kita punya berapa kali kita batuk demam. Betul tak? Yes. Alhamdulillah. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala punya anugerah. Sayang sangat-sangat kalau dia tolak ilmu ni. Tolak lah. Tapi kita keep on. Kita cerita kepada kawan kita. So, dia kata recommended for preventing apa? Aging and problems associated with old age. Ramai orang yang hari ni nak mencari produk. Aku nak cari produk anti penuaan. Aku nak cari bertambah muda ke benda. Tak kisahlah. Kita punya kognitif bagus and everything. I tell you, picosainin kita sangat-sangat berharga. Kita ada antioksidan yang sangat tinggi, kita ada anti-cancer yang sangat tinggi, kita ada anti-inflammatory yang sangat tinggi, kita ada anti-gatal yang anti-histamin apa yang sangat bagus, original, dan hari ini kita ada anti-aging. Antioksidan yang banyak-banyak dari tu yang ada SOD, vitamin C, vitamin E juga menyumbang kepada anti-aging. Dia memperlahankan, maknanya dia memanjangkan usia sel. Daripada kan patutnya dia mati semalam, dia masih sambung lagi. Boleh hidup lagi, cantik lagi, steady je. Itu nama dia anti-aging. Datang dari mana? Picosainin. Combating the replicating and development of the dangerous microorganism, including those affecting children. Ini kajian ni. Sebab tu saya dalam banyak hal, saya banyak gantung kepada kajian. So, orang tak boleh kata apa-apa. Baik, ini saya bukan menghafal benda yang saya ingat. Tak, ini fakta. Okay? So, dia kata apa? Picosainin combats the replication and development of dangerous microorganism. Maksudnya dia menghidupkan, dia merangsang sistem imun kanak-kanak. Maknanya apa-apa kuman yang hari ini termasuk dalam badan anak-anak kita. Sebab maklumlah anak-anak kan kadang-kadang dia main tempat yang kita tak tahu. Kadang dia makan benda yang kita tak tahu. Dia minum air yang kita tak tahu asal usul kan. Saya tahu dia jumpa apa semua dia bedal. Kadang-kadang dia pun tangan tak apa nak bersih. Okay? Tambah-tambah time-time COVID macam ni. Tapi insyaAllah dengan picosainin yang kita bagi ni, insyaAllah pada anak-anak kita, dia akan bantu untuk meningkatkan sistem imun kepada anak-anak dan keluarga kita. Wonderful. Kemudian tu detoxifying and protective action of excretory organs. Okay? Maknanya and filters. Dia detoxify, dia mengaktifkan bahan-bahan buangan. Okey, contoh kalau kita patutnya berpeluh, dia akan keluarkan peluh dia supaya dia seimbangkan antara kandungan garam dalam tubuh kita. Kemudian antara keseimbangan antara air dari luar sel dan air dalam sel. Tentu dia akan bantu untuk mengseimbangkan. Contohnya macam buah pinggang, dia akan ukur pH darah kita. Kalau dia acidic maka dia akan alkalinekan. Kalau dia alkaline dia akan acidickan sedikit. Contoh macam tu. So kalau dia kurang air dia akan jadi lebihkan air. Kalau dia lebih air dia kurangkan air. Sebab tu kadang-kadang bila kita ambil AFX ada time-time, ada masa-masa kita rasa kejap nak kencing. Dan kita rasa dahaga. So kita minum, kita kencing. Itu tujuan dia. Kenapa? Sebab picosainin mengaktifkan kita punya detoxify. Maknanya dia detoxify. Bukan macam produk yang dikatakan, makan ini detoxifying. Itu boleh detox. Tak payah tuan-tuan. Kita ada original detoxify. Datang daripada mana? Picosainin. And protective action of excretory organs. Apa-apa organ-organ kita yang terlibat yang boleh digunakan untuk detoxify, untuk mengeluarkan air ke racun dan sebagainya, picosainin akan lindungi. Kenapa? Sebab dia akan membantu untuk menjaga sistem imun dia. Okey, so tidak ada siapa-siapa boleh datang dan kacau. Dia tak akan jadi rosak apa-apa organ-organ ni. Contohnya macam kita ada banyak kelenjar-kelenjar sistem dalam tubuh kita. So dia akan protect. Kita ada thymus gland, kita ada adrenal cortex gland, kita ada pituitary gland yang merangsang untuk mengeluarkan hormon-hormon dan sebagainya untuk merangsang berbagai-bagai kan. Kita ada lymphatic system macam-macam. So dia akan bantu. But picosainin ini dia punya kerja sangat-sangat luar biasa. Daripada hujung rambut, hujung kaki, dalam keluar. That is picosainin. Hebat tak hebat? Kemudian tu, picosainin effectively reduces the toxicity of chemicals, heavy metals and medicines. Contoh, kita ada terdedah kepada heavy metal. So, dia akan chelate. Ada satu function dalam badan kita ni, apabila kita ambil picosainin, dia akan chelate, dia akan bind, dia akan bond. Mana-mana tempat dia pergi, ada dia jumpa heavy metal, dia akan tarik keluar. Mari sini. Kau jangan duduk kat sini. Jom ikut aku keluar. Jom. So, dia ambil. Dia keluar. Dia bind.
So dia akan keluar ikut perpuluhan, ikut najis, ikut urin, ikut apa dan sebagainya. Apa-apa ejen tempat di mana yang dia boleh keluar, dia akan keluarkan. Sebab tu tak heran kalau kadang ada orang komplain, lepas saya makan apa EFX, saya tubuh gatal-gatal, bisul apa semua itu gini, jerawat lah, apa jeragat lah apa semua. Don't worry, itu semua tindakan daripada siapa tu? Hari ini kita belajar. Siapa punya kerja? Picosainin. Dia yang aktifkan. Benda yang lemah dia akan kuatkan. Benda yang overaktif dia akan momolkan balik. Dia lah punya kerja. Okay. Kalau selama hari ni kita rasa letih, lesu, tak bermayu, tiba-tiba kita rasa okey balik. Siapa punya kerja? Picosainin. Alright. Kemudian tu, polysaccharide and picosainin have the ability to fix toxin and expel them from the body. Okay. So satu lagi kebaikan yang kita dapat pada malam ini yang tolong, dan kadang-kadang itu yang mana ada satu ejen lagi yang nama dia yang bekerjasama dengan picosainin, apa dia? Polysaccharide. Dalam EFX ada polysaccharide. Okay. So dia akan bekerjasama. So picosainin ini dia bekerja dengan semua orang. Dia kerja dengan everybody. Kalau dia jumpa oligosaccharide, dia akan bantu oligosaccharide. Kalau dia jumpa polysaccharide, dia akan bantu untuk polysaccharide. Apa yang kau boleh buat, Poly? Aku boleh keluarkan apa ni, racun-racun apa semua. Okey, jom, kita pergi. So bila dia jumpa di toksin ke apa benda ke, dia akan bantu. Dia akan keluar. Okey, sekarang aku tolong kau akan tolong aku lah. Okey, itulah kerja dia. So makanan yang kita bawa dalam pasaran ni, kerja ni apa? Untuk normalize, untuk stabilize, untuk modulate, untuk trigger apa-apa yang positif dalam badan kita ini, apa-apa yang negatif dia akan lupuskan, apa-apa yang negatif dia akan recharge balik. Apa-apa yang positif dia akan charge balik. Nampak? So that is why very very important that we must have picosainin in our diet, insya-Allah. Tapi kita tak payah beli. Picosainin sekarang ni tak payah beli. Di Maxima, anda ambil EFX, anda akan dapat picosainin. Insya-Allah. Okay? Alright. So, is there any questions so far? Kemudian tu, kidney stones are usually formed by precipitation of calcium oxalate crystal. Okay, so biochemical changes induced by picosainin can prevent or reduce the appearance of these stones. Yes. Oleh kerana kita makan bermacam-macam, kita makan kalsium, kita makan oxalate, kita makan phosphorus, kita makan kalsium, kita makan macam-macam benda yang. So akhir-akhirnya ada di antara bahan-bahan ini dia campur-campur jadi stone. So picosainin pula kerja dia, bila dia nampak benda ni berlaku, dia akan ubah, dia akan tukar. Sebelum kawan ni boleh bercampur menjadi benda yang lain, dia pecahkan. Dia akan integrate, dia akan masuk. Blok. Maka dia akan menjadi ejen yang di mana menyukarkan untuk diri kita mendapat stone. Dalam gallbladder ke, dalam kidney stone ke. Nampak? So, is it okay to have picosainin? Yes, sangat-sangat okay. You need this picosainin. Sebab dia bekerja dalam semua aspek. Nak jadi stone, dia potong, dia kata. Bukannya dia jadi batu, dia pecahkan batu. Tak. Sebelum bertukar. Dalam CMX pun ada, yes. Dalam CMX pun ada picosainin. Sebab selagi ada EFA, dia akan ada picosainin. But the best picosainin yang you akan jumpa, the content is 100% EFA dalam mana? EFX. I recommend EFX. Dia punya contents of 100% EFA. Tak campur-campur. That is very very good. 2 gram, 6 biji. Telan. Saya 6 biji, 12 biji. Kadang no hal ni. But I like it. Okay. Kemudian tu, recommended in the case of dirt in the body, heavy metal. Kita dah cerita. Dan juga termasuk excess kolesterol. Tengok punya baik. Picosainin. Picosainin ni punya bagus. Kita tak payah minta nak kontrol kolesterol, tak payah nak minta kontrol stone, tak payah nak minta kontrol jantung, tak payah nak minta kontrol apa saja. Tapi dia bekerja sama dengan semua orang. Selagi dia ada dalam badan tu, dia kata, okay, fine. Omega 3, Omega 6, kau ada, mari sini, jom. Kita lawan, kita kasih settle dengan kolesterol ni. Mana yang excess ni, yang nak pakai, okay, fine, jangan kacau. Tapi yang lebih ni kita buang. Dia buat sendiri. Excess kolesterol. Kolesterol ni memang kita pakai dalam badan kita. Otak kita perlukan kolesterol, mata perlu kolesterol, kuku perlu kolesterol, jantung perlu kolesterol, pembuluh darah perlu kolesterol, saraf perlu kolesterol, tulang juga perlu kolesterol. Kolesterol ni banyak guna dia. Tetapi yang excess, yang tak pakai. Sebab kita ni kan banyak orang kata masuk tapi tak keluar, tak burn. So dia nak pergi mana? So dia akan simpan. Jadi benda yang terlebih simpan ni dia akan ambil.
Siapa yang bantu? Picosainin. Picosainin kata apa? Okey, jom omega 3, omega 6, jom kita belasah dia orang ni. So kau sekarang ni tukar jadi daripada DHA kau tukar pada EPA. Kau tukar pada ALA. Sekarang ni kau tukar. Okey, jom kita pergi buat kerja. Nak? Dia pergi duduk. Nampak? So dia akan tingkatkan, dia akan bantu untuk meningkatkan EPA untuk membantu jantung kan. Lepas tu dia bertukar menjadi DHA untuk membantu otak. Siapa punya kerja? Siapa yang bantu? Picosainin. Nampak? So malam ni kita dah belajar sikit-sikit. Ya, picosainin ni peranan dia apa? Sangat-sangat penting. Kita jarang sebut nama dia. Kita semua sebut EFA. Phenylethylamine. Tapi kita tak nampak jasa sebenarnya siapa. Yang membantu phenylethylamine tu pun adalah picosainin. Yang membantu L-selectin ligand pun adalah picosainin. Banyak jasa dia. Malam ni kita sebut. Sebab dia ni memang antara 2 panglima perang besar dalam EFA. Okey. So mulai saat ini anda kena faham bahawa apabila anda ambil EFX, bermakna anda juga ambil picosainin. Picosainin ini yang sangat-sangat banyak berjasa kepada apa yang kita makan. Alright. Kemudian tu, action on the metabolism of sugars. Ada sugar yang lebih, gula yang tak nak pakai, yang dah ditukar pergi kepada glycogen. Terus sekarang nak tukar balik, nak parak. Dia akan bantu. Picosainin, dia kata apa? Some studies have shown that picosainin reduces circulating glucose level. Dia yang dia kata, wait, no way, come here, aku bakar kau. Kau tak kira, kau sumbat kau masuk mana-mana, yang lebih-lebih ni semua aku canai. Jom kita bakar. Picosainin. Dia akan bantu apa? Untuk meningkatkan metabolisme bawah tubuh. Kita akan sentiasa berpeluh, badan rasa berbahang. Sebab tu tak heran, orang kalau ambil AFX, dia akan mudah berpeluh. Dia mudah rasa nak geram tu. Dia tu kan. Dan tu. Tu picosainin dalam dia kerja tu. So dia punya gula, kolesterol level dia maintain, jantung dia bagus, okey, kencing pun alright, minum air pun bagus, hydration cantik, okey. Untuk intracellular punya ni, extracellular punya tisu pun bagus, okey, dia maintain. Ini yang mempengaruhi. So generally picosainin ni dia mempengaruhi apa? Homeostasis. Datang ni daripada mana? Belakang ni siapa yang cover? Keseimbangan selular, keseimbangan tubuh. Kalau panas dia sejukkan, kalau sejuk dia panaskan, kalau letih dia aktifkan, kalau aktif dia redakan. Siapa? Belakang ni siapa? Homeostasis badan kita. Picosainin. Ini yang malam ni kita nak belajar ni. Picosainin. Dia ni lah hantu segala hantu. Dia ni. Tapi hantu bagus. Dia ni hantu bagus. Okay. So, reduces circulating glucose level. Jadi maknanya kalau insyaAllah, kalau katalah kawan-kawan kita ada yang darah tinggi, kejam manis, sakit jantung dan sebagainya, dia ambil ubat. Kita tahu dia nak kontrol. Tapi tak apa, kita bantu dia untuk nak bagi nutrition. Nutrition aspek dia untuk nak meningkatkan pembakaran dia, untuk aktif, untuk merelaikan dia punya lipid yang tersembunyi, nak cover balik apa semua. Gunakan kita punya EFX. Bantu, insyaAllah. Kan? Bukannya nak rawat penyakit dia. Tak. Tapi nak bantu badan dia. Kan kita punya konsep makanan kita adalah tubuh merawat tubuh. Kita tak treat disease. Kita tak pandang penyakit dia. Kau nak sakit apa pun tak kau lah. Tapi sekarang ni kau ambil makanan yang aku bawa ni. Untuk apa? Untuk stabilize, untuk strengthen, untuk mobilize, untuk disintegrate, untuk activate, untuk regenerate, untuk apa? Semua. Kenapa? Sebab sistem badan kau lemah. Badan kau jadi penyakit hari ni kan sebab apa? Badan kau lemah. Kau tahu tak? Badan kau apa? Lemah. Nampak? Cakap ada kena yang tu. So sekarang ni kita nak bantu dia untuk aktifkan semula badan dia. Nak makan apa? AFX. Kenapa AFX? Ada picosainin. Picosainin adalah rahsia. Dia mempunyai berbagai-bagai rahsia. Itu picosainin. Dia berkawan dengan dia berkawan dengan asid, dia berkawan dengan enzim, dia berkawan dengan mineral, dia berkawan dengan vitamin. Semua dia berkawan dengan asid amino, dia berkawan dengan protein, dengan dia sendiri pun dah protein lah. So dia berkawan dengan everybody. Untuk apa? Supaya dia boleh bantu untuk jadikan macam-macam hal yang positif, yang menjana untuk for the best, for the sake of the good body. Nampak? Daripada hujung rambut sampai hujung kaki tak kira usia. Tu yang best tu. This is what? Picosainin. Ataupun nama pendek dia PC. Lain kali kalau kita sebut PC, maknanya picosainin lah tu. Alright? Lepas tu, ada satu lagi kajian. Dia kata apa?
Picosanine is used in medicine. Ini industri sekarang ni. Kita dekat sini kita makan EFX, dalam tu ada picosanine, dia ada phenylethylamine, dia ada complete. Tetapi ada di luar sana ada medicine, ada hospital, ada klinik, ada yang dah menggunakan kaedah-kaedah yang di mana picosanine is used in medicine to facilitate selective destruction of atherosclerotic plaques or cancer cells by radiation with little or no damage to the surrounding cells or tissues. Dia menggunakan picosanine yang diekstrak. Benda ni memang ada sekarang ni. Dalam pasaran memang dah ada dah. Kan? Tapi kita tak guna benda ni, tapi industri. Macam saya cakap tadi, dia ada medicine gunakan, pharmaceutical yang buat ubat dah guna, kosmetik dah guna, beverage dah guna, makanan dan minuman. Semua dah banyak dah gunakan ekstrak picosanine. Sebab apa? Sebab dalam picosanine ni, macam saya cakap tadi lah, dia ada anti-cancer, dia ada anti-plaque, dia ada anti-inflammatory, dia ada anti itu, dia ada anti ini, dia ada rhinoprotective, dia ada hepatoprotective, dia ada neuroprotective, dia ada everything, semua complete. Jadi orang sangat kalau kata, wah, this is wonderful. Nampak tak? So kita yang dekat sini, kita tak cerita pada orang. Sangat-sangat sayang. Sangat-sangat sayang. Okay? Alright. So, lepas tu dia kata apa lagi? Dalam kajian lain, dia ada prophylactic origin of algae as potential repository of anti-cancer compound. Dia gunakan apa ni, picosanine ni sebagai agent untuk anti-cancer. Dia gunakan repository. Dia memasukkan bahan tu dalam bahan anti-cancer, dalam rawatan kanser, dia masukkan picosanine sebagai agent untuk melawan kanser. Picosanine isolated from alga is also valuable in management of diverse types of cancers. Ada banyak sel-sel kanser yang boleh diatasi menggunakan, itu kalau untuk yang buat rawatan lah. Tapi kalau kita kat sini, kita tak gunakan untuk rawatan, kita gunakan untuk prevention. Kita gunakan preventif. Maknanya orang kena tunggu dulu nak dapatkan picosanine ni lepas dia dapat kanser. Kita tak payah tunggu kanser, kita dah gunakan picosanine hari-hari supaya kau tak payah datang ganggu aku. Kan? Supaya sel kita tak sentiasa bertukar kepada sel kanser. Orang lain kena tukar dulu. Kena tunggu sel sehat bertukar, dia tak nak mati, dia degil, dia jadi gangster, dia bertukar jadi sel kanser. Lepas tu kita nak kena kacau dia, nak kena rawat dia, nak kena pakai kemoterapi lah, radioterapi lah, lepas tu masukkan picosanine dan sebagainya. Kita tak. Kita relax. Kita hari-hari makan 6 kapsul, 2 gram. Kita akan dapat protection, insyaAllah. Sebab kajian dah cakap ni. Maknanya picosanine ni mempunyai keupayaan 1001 macam kegunaan untuk kesihatan kita di peringkat sel, tisu, organ dan juga sistem. Okay? So, setakat ni dah 10.41 dah. So, Eddie, ada apa-apa lagi soalan sebelum saya akhiri? So, malam ni kita tengok ni ada soalan ni, doktor. Dia tanya tentang kerap kencing. Adakah kerap kencing ni bagus? Apa benda? Dia kata dia ni kerap kencing. Bagus ke kalau kerap kencing ni? Kerap kencing ada sebab. Dia tak boleh kerap kencing. Kerap kencing tu tak bagus. Kencing tu bagus. Tapi kerap kencing tu tak bagus. Tapi yang tu kena pergi cek sama ada mungkin kerana ada gangguan kepada dia punya apa tu buah pinggang, sama ada dia ada kandungan protein dia tinggi, atau mungkin kerana gula dia tinggi, atau kerana dia punya prostat dia terganggu. Itu kena pergi cek dulu. Dia perempuan doktor? Dia perempuan? Perempuan biasanya umur berapa tahun? Tak tahu berapa tahun ni. Tak apa, kalau biasanya kalau 41 tahun ke atas, tolong pergi cek dulu. Pergi cek, mungkin kerana pelvic floor dia lemah. Ya, mungkin kerana dinding di kawasan pelvic dia lemah. Alright? Itu juga boleh menyebabkan dia terkucil. Kejap-kejap terkucil. Sikit-sikit kejap-kejap dia kasi nak penuh. Jadi maknanya something is wrong somewhere there. Okay? So tolong pergi cek dulu. Pergi cari doktor wanita and then minta dia cek. Betul. Mungkin ada gangguan pada dia pelvic floor. Mungkin dia boleh buat ultrasound dan dia akan nampak lah. Okay. Alright? So, maksudnya hari ni kira kita boleh katakan psilocybin ni is very rare. Memang tak susah nak jumpa dekat mana-mana suplemen ataupun mana-mana farmasi, doktor. Takkan jumpa. Maksudnya takkan kalau
the function of phycocyanin, you kena ambil produk Maxima Nutrition. Itu saja. Phycocyanin hanya ada pada kita saja. Kajian dia sangat besar ni, sangat luas. Malam ni saya cuma nak bagi yang tips-tips yang besar-besar, yang indah-indah aja. Yang besar-besar saja yang untuk you mudah. Kalau saya nak cerita pasal interleukin 1 alpha beta, lepas tu interleukin, interferon gamma dan sebagainya. Ya Allah, I can tell you. Ini sangat-sangat besar, sangat-sangat luar biasa. Dan untuk pengetahuan you, sebelum saya akhiri, dalam satu kajian yang lain didapati bahawa saya ada buka satu Journal of Cancer. Dia kata apa? Phycocyanin a potential drug for cancer treatment. Journal of Cancer ni. Saya ambil dari Journal of Cancer, dia kata apa? Phycocyanin a potential drug for cancer treatment. Jadi kita tak sampai ke tahap nak treatment cancer ni. Because kita dah memang insya-Allah kalau kita ada phycocyanin yang kita ambil hari-hari, dia akan menghentikan daripada perubahan normal cell kepada abnormal cell. Itu aja. Dan tolong ingat mulai saat ini kita tidak dilahirkan dengan sel kanser. No, that is very very wrong. Ini sekarang ni penemuan yang terkini mendapati bahawa apa yang penting adalah kita dihidupkan dengan sel yang normal semua. Tetapi sampai satu tahap, satu usia di mana sel itu kita dah tak boleh nak kontrol dia. Maka dia menjadi mutate. Dia bertukar rupa, bertukar perangai. Dia jadi degil. Kita suruh dia stop, dia tak nak stop. Kita suruh dia mati, dia tak nak mati. Kan? Kita suruh dia reverse, dia tak nak reverse. So yang ini dia akan pergi kepada cancer stage. Tapi kalau kita ada phycocyanin, insya-Allah dia akan bawa geng-geng apa ni, macrophage, B cell, T cell, innate immune, adaptive immune, jumpa kawan ni, dia borak, dia bincang, dia apa? Kau lebih baik apoptosis. Lebih baik kau mati. Kalau tidak, kita orang akan selesaikan kau. Nampak? Itu nama dia apoptosis. Terus lagi ada phycocyanin, insya-Allah, because phycocyanin dia akan bekerja dengan semua orang. Dia akan kerja dengan semua pihak. Okey, dalam satu lagi kajian yang saya dapati adalah in the market dalam pasaran sekarang ni. Market untuk macam kita kat sini kita menggunakan organic phycocyanin. Tapi dekat luar sana, dalam dunia luar, phycocyanin diberniagakan dalam bentuk ekstrak. Dia ambil ni dalam bentuk ekstrak. Market size adalah lebih kurang 1.3 bilion USD. Pertumbuhan tahunan lebih kurang 7%. Price per tan, 1 tan ataupun 1000 gram, 1000 kilogram 1000 kilo kan, 1 tan. Setiap 1000 kilo, harga dia sekarang ni meningkat daripada 175,000 US kepada 300,000 US. 100 kilo. 1 tan 1000 kilo. 1000 kilo. Oh, mahal. So sekarang ni algae typically contains 10 to 20% phycocyanin. Tinggi tak tinggi? Tinggi yo. Setiap kali yang kita makan tu. Alright? Dan untuk yang di luar sana, dia perlukan FDA punya kelulusan. Tapi kita punya nutrition, FDA tak kacau. Sebab kita masih dalam kategori pemakanan. Nutrition. Okay, alright. Okay. Okay, doktor. Thank you very much for your time. Dan juga topik yang sangat-sangat best. Sangat seronok topik tentang phycocyanin ni. Kenapa seronok? Sebab topik ini jarang kita dengar dekat radio ke, dekat TV ke, dekat mana-mana jarang. Sebab apa? Memang tak ada. Memang tak ada. Sebab kat tempat lain tak ada. Kalau you nak, di Maxima. Sebab tu di Maxima kita ada bincangkan tentang phycocyanin. So, thank you very much, doktor, for your time. Alright. So, stay safe everyone. So, kita doakan agar kita dipermudahkan urusan kita, dijauhkan daripada segala jenis wabak penyakit. InsyaAllah. Okay, dan kita doakan kita adalah insan yang dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Assalamualaikum.